Okey, Assalamualaikum. Jadi kita nak sambung subtopik fashion yang terakhir. Maksudnya ni kelas RBT yang terakhir lah. Lepas ni cikgu akan bagi latihan je lah. Okey, analisis elemen dalam reka bentuk fashion. Jadi analisis ni ada 4 jenis analisis, iaitu bentuk, warna, garisan dan juga tekstur. Okey, jadi yang pertama ialah bentuk. Jadi bentuk ni dia terbahagi kepada 4. Ada 4 kategori. Yang pertama ialah bentuk segi 4 ataupun tubular. Okey, bentuk segi 4 ni dia kata ukuran pinggul, okey, dan bahu yang seimbang serta pinggang yang tidak jelas. Okey, bentuk yang kedua iaitu bentuk jam pasir. Okey, ukuran pinggul yang seimbang dengan lebar bahu dan pinggang yang ketara. Okey, bentuk yang ketiga, bentuk segi tiga segi terbalik. Okey, ukuran bahu yang lebih besar daripada bahagian pinggul. Okey, dan yang terakhir ialah bentuk tiga segi, iaitu ukuran bahu yang kecil daripada bahagian pinggul. Okey, itu antara 4 jenis bentuk. Okey, ini huraian. Okey, bentuk yang pertama, bentuk segi 4. Okey, dia menimbulkan penegasan melintang supaya kelihatan lebih gempal. Okey, gempal ni maksudnya berisi lah. Okey, menambah aksesori pada bahagian bahu, contohnya dengan pemakaian spine. Okey, spine dekat spine baju tu. Okey, ataupun menggunakan tali pinggang yang lebar. Okey, memilih skirt yang lebih kembang ataupun seluar berkaki lebar. Ni untuk perempuan lah. Okey, bentuk yang kedua iaitu bentuk jam pasir. Okey, bentuk jam pasir ni dia kata merupakan bentuk yang paling ideal dan menjadi idaman setiap wanita. Okey, membolehkan si pemakai memilih style pakaian serta fashion kegemarannya. Okey, boleh menggunakan pelbagai jenis warna terang dan juga warna gelap. Okey, bentuk yang ketiga iaitu bentuk segitiga terbalik. Okey, pilih pakaian yang mempunyai pelapik bahu. Pelapik bahu tu spine baju. Okey, atau tanpa pelapik agar bahagian bahu kelihatan lebih luas. Okey, elakkan memakai skirt atau blouse yang lebih labuh atau seluar yang ketat di bahagian bawah pinggul. Okey, dan yang terakhir, pakaian di bahagian atas hendaklah berwarna cerah. Cerah ni contohnya kuning. Okey, dan bahagian bawah berwarna gelap. Contohnya hitam, okey, koko. Okey, dan bentuk yang keempat ialah bentuk segitiga. Okey, pilih skirt yang bergaris atau menggunakan skirt seluar labuh ataupun palazzo. Palazzo tu seluar berkaki lebar. Okey, pilih blouse yang berkolor luas ataupun pilih corak pakaian dengan garis menegak dan juga fabrik bertekstur halus. Okey, seterusnya elemen yang kedua ialah garisan. Okey, garisan ni dia ada 3 jenis garisan. Okey, garisan menegak, garisan mendatar dan juga garisan menyerong. Okey, garisan menegak ni dia memberi kesan panjang, tinggi atau langsing kerana tumpuan mata kita akan bergerak dari bawah ke atas. Contohnya pakai pakaian yang berjalur menegak. Okey, ada garisan menegak. Okey, yang kedua garisan mendatar. Okey, garisan mendatar ni dia memberi kesan lebar ataupun gempal kerana tumpuan mata bergerak dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Okey, dan garisan yang ketiga iaitu garisan menyerong. Okey, dia memberi kesan rendah ataupun tinggi. Okey, seterusnya warna. Okey, kalau kamu tak clear, okey, boleh rujuk muka surat 147. Okey, jadi pakaian, warna pada pakaian pun melambangkan dia punya psikologi lah. Okey, ni mengikut psikologi saja. Warna putih dia melambangkan kesucian. Okey, warna merah jambu melambangkan kasih sayang. Okey, warna ungu membuatkan si pemakai ceria. Biru mampu melancarkan ataupun memudahkan komunikasi. Warna kuning memantulkan tenaga. Warna jingga memberikan keceriaan. Warna hijau melambangkan ketenangan. Warna merah melambangkan ataupun membangkitkan aura keberanian. Dan warna hitam ni dikenali sebagai warna kedukaan. Okey, sebab itulah kadang setengah
ada kematian. Okay, kebanyakannya memakai pakaian yang berwarna hitam lah. Okey, dan elemen yang terakhir iaitu tekstur lah. Okey, tekstur ni dia ada 4. Okey, ada tekstur lembut, tekstur kasar, tekstur berkilat dan juga tekstur legap. Okey, lembut ni dia kata penggunaan fabrik lembut seperti sutera. Okey, dapat memberi penekanan kepada bentuk badan dan menampakkan kelembutan kepada si pemakai. Okey, yang kedua ialah kasar. Kasar ni penggunaan fabrik yang kasar seperti denim. Denim ni ialah contohnya jeans lah. Seluar jeans, okey, baju yang dibuat daripada kain jeans. Okey, akan membuatkan satu reka bentuk kelihatan lebih lasak dan juga ranggi. Okey, tekstur berkilat pula dia kata memantulkan cahaya dan memberi efek yang lebih elegan. Okey, dan yang keempat ialah legap. Legap ni menyerap cahaya dan memberi kesan kecil kepada si pemakai. Okey, seterusnya ialah jenis bahan dalam reka bentuk fashion. Okey, yang pertama ialah fabrik. Okey, fabrik ni digunakan untuk menghasilkan pakaian dan juga aksesori. Jadi fabrik dekat pasaran ni ada macam-macam jadi fabrik. Contohnya ialah kapas, denim, lycra dan juga satin. Okey, yang kedua ialah benang. Okey, dia digunakan untuk mencantum ataupun melekat dua atau lebih artikel sama ada dengan tangan ataupun mesin. Benang pun sama juga, ada macam-macam jenis saiz dan juga warna. Okey, yang ketiga ialah fabric felt. Okey, digunakan untuk membuat hiasan seperti bunga pada beg, pakaian kanak-kanak dan sebagainya. Yang keempat ialah kancing, digunakan untuk merapatkan, mencantumkan, menutup atau melekatkan bahan pada pakaian ataupun aksesori. Okey, yang kelima butang hiasan, digunakan sebagai hiasan tambahan pada aksesori. Okey, lapik dalam. Lapik dalam ni selalunya berwarna putih lah. Digunakan untuk mengeraskan, mengukuhkan atau melapis bahagian-bahagian tertentu pada pakaian ataupun aksesori. Okey, yang ketujuh ialah pita perekat. Dia terdiri daripada dua permukaan, iaitu pita gulung halus dan juga bersirat. Selalunya dekat topi, dekat kasut sekolah, dekat beg. Okey, seterusnya ialah dawai. Dia digunakan untuk membuat aksesori seperti kerongsang, pin rambut, gelang dan juga rantai leher. Okey, yang kesembilan ialah tali. Dia digunakan untuk membuat pelbagai aksesori. Okey, getah terdiri daripada pelbagai jenis saiz dan juga ketebalan. Bunga ribbon, okey, diperbuat daripada campuran ribbon, magnet dan juga tali hiasan. Bahan trim digunakan untuk membuat hiasan tambahan pada reka bentuk fashion. Dan yang terakhir ialah magnet. Digunakan untuk membuat rantai leher dan juga gelang. Okey, jadi yang ni cikgu nak kamu salin langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. Okey, ada dekat muka surat 154. Okey, salin tajuk dan juga huraian setiap langkah. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas RBT pada hari ini. Jadi untuk kelas pada minggu-minggu hadapan cikgu akan bagi latihan. Okey, sekian itu sahaja.